Bong Mokhtar beritahu ada kriteria tambahan jika ingin jadi calon BN. Abdul Rahman disaran turun padang lihat sendiri isu kesesakan di Tambak Johor. SKKM dan PDRM jejak pemilik akaun yang buat hantaran provokatif. Armizan Ali beri jaminan pastikan artis dapat ganjaran sewajarnya. Nordin Muhammad sahkan tiada layanan istimewa diberikan kepada Najib. Wartawan veteran tegaskan hanya orang bodoh tidak faham sensitiviti orang Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari 29 Mac 2024 bersamaan 18 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Pengerusi BN Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin memberitahu calon yang tidak mempunyai sebarang konflik yang boleh memudaratkan parti bakal menjadi pilihan Barisan Nasional BN pada pilihan raya negeri ke-17 PRN 17. Menurutnya, ia adalah kriteria tambahan akan diambil kira dalam pemilihan calon kali ini bagi memastikan kemenangan besar BN nanti. Katanya, BN Sabah sebelum ini menetapkan 3 kriteria utama pemilihan calon bagi menghadapi PRN ke-17 iaitu diterima, disenangi dan boleh menang. Selain 3 kriteria itu, BN akan memilih calon yang tidak mempunyai sebarang konflik yang boleh memudaratkan dan membawa kekalahan kepada parti. Bong Mokhtar yang juga Ketua UMNO Sabah mengakui sukar memilih calon yang benar-benar diterima semua lapisan rakyat bertanding di satu-satu kawasan. Bagaimanapun katanya, sekarang masih terlalu awal untuk bercakap mengenai calon kerana keutamaan ketika ini adalah komponen BN termasuk UMNO perlu terus memperkukuhkan jentera di semua peringkat bagi memastikan mereka benar-benar bersedia menghadapi PRN 17. Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Abdul Rahman Muhammad Naim disaran supaya tidak hanya pandai membuat kenyataan di kerusi empuk sahaja. Menurut laporan sebuah portal, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, Abdul Rahman sewajarnya turun padang dan melihat sendiri isu kesesakan di Tambak Johor. Semalam Abdul Rahman menggesa sebarang teguran kepada penjawat awam perlu dibuat secara berhemah tanpa terlalu diuar-uarkan di media sosial. Ia bagi mengelak timbul situasi sehingga tidak menggambarkan situasi sebenar. Abdul Rahman mengulas pertikaian isu kesesakan di Tambak Johor antara Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi dengan Kesatuan Perkhidmatan Imigresen Semenanjung Malaysia KPISM berhubung teguran kepada Jabatan Imigresen. Menurut Dr. Akmal, adalah penting bagi mereka yang dilantik sebagai pemimpin untuk turun ke bawah bagi mendengar dan melihat sendiri apa keluhan rakyat. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bekerjasama dengan polis untuk menjejaki pemilik akaun media sosial yang membuat hantaran provokatif berunsur 3R, kaum, agama dan raja berkait kontroversi stalking tertera kalimah Allah. SKMM dalam kenyataan berkata pihaknya akan membawa pihak yang terlibat ke muka pengadilan. SKMM mengingatkan semua pihak untuk menghentikan hantaran provokasi dan mengelak daripada menulis komen-komen yang bersifat provokatif dan 3R di media sosial selain tidak akan berkompromi dengannya. Baru-baru ini KK Mart diselubungi kontroversi selepas beberapa gambar stalking tertera kalimah Allah yang ditemui di sebuah cawangan kedai serberneka itu tersebar di media sosial sekaligus mencetuskan kemarahan orang Islam serta desakan boikot oleh pemuda UMNO. SKMM berkata sebarang perkongsian kandungan bersifat jelik dan mengancam adalah satu kesalahan
mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 dan sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Armizan Mohamed Ali memberikan jaminan bahawa kerajaan akan berusaha sedaya mungkin untuk memastikan artis mendapat ganjaran yang sewajarnya atas hasil kerja kreatif mereka. Katanya, karya dan bakat sebenarnya adalah sumber rezeki karyawan. Sekumpulan artis yang menghadapi cabaran keuangan menerima RM1,000 setiap seorang sempena Aidilfitri bulan depan. Armizan berkata harta intelek artis dilindungi oleh Akta Hak Cipta 1987 yang membolehkan mereka memperoleh pendapatan melalui royalti. Katanya, kementeriannya melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia telah menubuhkan 9 organisasi pengurusan kolektif untuk mentadbir kutipan dan pengagihan royalti kepada pemilik hak cipta. Menteri itu juga mengambil maklum gesaan agar satu badan tunggal ditubuhkan untuk mengutip dan mengagihkan royalti. Tiada sebarang layanan istimewa diberikan kepada mana-mana individu termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak di penjara. Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia, Datuk Nordin Mohamad berkata, semua banduan diuruskan mengikut peraturan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ia termasuklah kepada Najib yang sedang menerima hukuman di penjara kajang dan tetap tertakluk kepada peraturan dan Akta Penjara 1995. Tegasnya, tindakan tegas akan diambil sekiranya dikesan ada pegawai penjara yang memberi layanan istimewa kepada banduan. Terdahulu, penceramah bebas Wan G mendakwa bekas Perdana Menteri itu mendapat layanan istimewa di penjara. Dia yang sebelum ini menerima hukuman di penjara kajang mendakwa Najib tidak memakai baju seperti mana banduan lain dan ditempatkan di blok istimewa berbeza dengan dirinya. Wartawan veteran Datuk A. Kadir Jasin menegaskan hanya orang bodoh sahaja yang tidak faham akan sensitiviti orang Melayu dalam hal-hal berkaitan kalimah Allah, Al-Quran dan Rasulullah. Menurut beliau adalah menjadi kesalahan bagi mereka yang sengaja mencari penyakit dan tidak faham atau sengaja tidak mahu faham sentimen dan sensitiviti orang Melayu terhadap isu berkaitan agama Islam. Katanya, mana-mana pihak yang hendak bekerjasama dengan orang Melayu termasuk menjadikan mereka pelanggan hendaklah sensitif dan berusaha seboleh-bolehnya menyaring agar barang dagangan yang boleh menimbulkan bantahan tidak ada di kedai mereka. Mengulas lanjut, Kadir memuji langkah Ketua Pemuda Pergerakan UMNO, Dr. Akmal Saleh yang lantang isu stokin tertera kalimah Allah yang dimulakan di rangkaian kedai KK Mart. Dalam pada itu, Kadir menasihati agar rangkaian pasar besar seperti KK Mart mewujudkan panel terdiri daripada pakar dari semua agama bagi menasihati syarikat itu berkenaan sensitiviti berhubung agama Islam maupun agama lain. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.